لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم Adalah satu amalan, satu zikir yang paling afdal. Selepas kita berniat ihram umrah ataupun haji, maka kita melafazkan lafaz talbiyah ni. Jadi maksudnya labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya adalah kita ni hamba. Kita kata hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu. Kita ni semua dapat seruan daripada Allah. Memanglah ustaz, saya ni daftar package baru datang ni. Sebenarnya itu wasilah sahaja. Sebenarnya jemput kita ni bukan kawan kita, bukan ayah kita, bukan mak kita, bukan ustaz, bukan orang kampung kita. Yang datang, yang menyahut kita ni, yang memanggil kita ni, yang menyeru kita ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni adalah tetamu Allah, duyufur rahman. Jadi macam mana kita nak balas seruan ataupun labbaik la syarika laka labbaik, iaitu hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, yang mana Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Jadi kita kena faham, kalau kita yakin selain daripada Allah, yakin yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat, yang bagi kesenangan, kebahagiaan kita selain daripada Allah, maka kita telah menyekutukan Allah. Jadi kita nak yakin bahawa Allah Ta'ala lah, hanya Allah Ta'ala yang boleh bagi kesenangan kepada kita, kekenyangan. Contoh kita makan, yang boleh mengenyangkan kita ni, makanan tu asbab. Yang mengenyangkan kita adalah Allah. Makanan makan, kita makan makanan ni tak boleh bagi manfaat dan mudarat, melainkan dengan izin. Segala puji, sesungguhnya segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Kan, hari ni kita banyak puji selain daripada Allah, masuk diri saya lah. Kan, sebab apa? Materialistik ni senang sangat, mudah benar lah, sebab benda nampak. Contoh nampak rumah besar, kita kata cantiknya rumah dia, kita pun nak rumah macam tu juga. Tengok orang tu pakai iPhone apa 15 Pro Max, benda kan sekarang ni. Itu ya Allah, nikmat kita boleh datang ke sini, nikmat kita ada berbagai macam-macam lah kesenangan yang Allah bagi. Nikmat kesihatan, nikmat lapang masa, nikmat pekerjaan, nikmat iman dan Islam yang kita tak minta pun, tapi Allah bagi secara percuma, iaitu iman dan Islam. Kita lahir saja dekat dunia ni, kita tak perlu buat macam sahabat. Bagaimana Bilal bin Rabah lafazkan syahadah, terus diseksa oleh tuannya lah, bukan Tuhan, tuannya. Siang malam tak cukup dengan itu, dicemeti, kemudian letakkan dengan pandang. Kalau kita dah kan, kalau laka wal mulku wal mulka,
Dan segala kerajaan hanya kepunyaan-Mu ya Allah. Maksudnya apa? Kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ni semua akan binasa, melainkan kerajaan Allah sahaja. Kan? Hari ni kadang-kadang orang tak peduli pun kerajaan Allah ni. Janji kerajaan, janji dia lah kan? Janji untuk kesenangan dunia, makan cukup, makan dah cukup, apa, rumah dah ada, kereta dah ada, cukup dah, tak payah sembahyang apa semua kan. Ataupun kadang-kadang tengok orang kafir lebih kaya, lebih senang daripada kita. Jadi bukan itu tanda kejayaan. Kejayaannya adalah apabila kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada, dan kita last sekali kita tutup, la syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan baru ni kita dengar khutbah Jumaat tentang qada dan qadar. Tidak ada perkara yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah Jumaat baru ni lah kan, khatib mengatakan tentang beriman kepada qada dan qadar. Semua perkara yang berlaku dalam dunia ni semua izin, semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyokong Nabi, iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abu Muttalib. Kita tengok makam dia di Jabal Uhud kemarin. Itu bapa saudara yang sokong Nabi. Yang kedua adalah independen, berkecuali. Kita ingatkan kat parlimen yang berkecuali, tak? Siapa? Iaitulah yang disebut sebagai Abu Talib. Dan yang ketiga adalah bapa saudara yang memusuhi Nabi. Siapa dia? Iaitulah Abu Jahal. Maka timbul cadangan, opinion daripada Abu Jahal yang mengatakan bahawa sekarang ni kita ada beberapa kabilah, dan ambil daripada setiap kabilah itu seorang pemuda yang paling gagah. Maka mereka kumpulkan, ada sebagian ulama sirah mengatakan 17 orang, ada mengatakan bahkan lebih daripada itu. Mereka berkumpul di hadapan luar kediaman Nabi SAW untuk membunuh Nabi. Jadi bila mana ramai ayat ini kita pegang betul-betul, ibu-ibu, ayah, adik-adik yang sedang dalam pengajian ni, pakcik nak berpesan, pegang betul-betul ayat ini. Apa dia ayat tersebut? Iaitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, tapi mereka lupa wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik perancang. Jadi kena rancang betul-betul kehidupan kita. Maka hadirin dan dirahmati Allah, sehebat manapun rancangan manusia, akan tetapi kata Allah, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik perancang untuk membunuh Nabi SAW. Jadi iblis ni dia menyokong. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, taklah pelik kalau kita nak buat apa-apa kebaikan, sangatlah susah. Sebab apa? Sebab iblis ni dia tak kuat. Sebab tu bila kita takbiratul ihram, ni saya nak kait dengan amalan seharian kita. Bila kita takbiratul ihram, waktu tu apa kita sebut? Sebab tu kalau buka dalam kitab Munatul Musalli, rupanya kata ulama ada hubungan di antara rukun qauli dan juga rukun fi'li. Waktu ketika kita akan Allahu Akbar, tu wajiblah kita sebut. Sekadar-kadar kata ulama, telinga kita dengar cukup dah. Kalau jadi imam, dia kena jahal lah, bagi kuat. Maka ketika itu pastinya banyaklah ujian kita, kan? Waktu tu kita mendeparkan tangan, seolah-olah kita surrender di hadapan Allah. Maka kita sebut Allah Maha Besar. Makna bacaan di dalam sebab tu rupanya ada connection, ada hubungan. Kita angkat, contoh kita sujud, kan? Waktu kita sujud, kita letakkan kepala kita di tempat yang hina, di tempat telapak kaki kita. Orang duduk lalu-lalang, kita letak kepala kita. Maka waktu tu kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Waktu tu kita duduk di mana? Kita duduk di tempat yang paling rendah. Allahu Akbar. Dan sebab tu as-salah maknanya ad-du'a. Solat ni kita
berdoa, kita bercakap-cakap di hadapan Allah. Sebab tu ibu mir rabbir rahim, salamu qawlan mir rabbir rahim, salamu qawlan mir rabbir rahim. Kita ulang salasa marat, kita ulang 3 kali. Sebab apa kita ulang 3 kali? Sebab apa kita ulang 3 kali? Sebab pada ayat tersebut adalah kemuncak nikmat kepada penghuni-penghuni syurga. Apakah kemuncak nikmat kepada penghuni-penghuni syurga? Ketika mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau kita tengok dalam tafsir, dalam asbabun nuzul ayat ini, ada sebuah hadis yang sahih diceritakan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan, menampakkan wajahnya seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina dan juga kepada Nabi SAW. Maka ketika itu penghuni-penghuni syurga ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka lupa habis semua nikmat-nikmat di dalam syurga. Apa dia nikmat dalam syurga? Wa fakihatin kasirah, buah-buahan yang banyak. Wa hurun ain, bidadari-bidadari dalam syurga. Manna wa salwa, madu, burung dan sebagainya. Semua tu mereka lupa dah. Sebab apa? Kemuncak kepada nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana kita ada hajat-hajat ibu-ibu, saya banyak sebut ibu-ibu lah, sebab doa ibu ni mustajab di sisi Allah. Dan kita ulang 3 kali. Di antara ulangan tersebut, contoh kita baca salamu qawlan mir rabbir rahim, ya Allah bagilah anakku jaya ya Allah. Di antara ayat tersebut, seorang sepupu Nabi, siapa dia? Ali bin Abi Talib. Waktu tu Sayyidina Ali kamallah wajhah. Nanti kita kalau ada masa saya akan cerita sebab apa disebut kamallah wajhah, kan? Dia ada kisah dia. Baik. Jadi Sayyidina Ali ni ganti tempat tidur Nabi, seolah-olah tempat tidur Nabi tu ada orang duduk. Tu bagaimana kehebatan Nabi SAW, perancangan Nabi. Dan ketika mana nak keluar, mereka ni siap semua dah nak bunuh Nabi dah, kan? Boleh bayang tak kalau kita lah, kan, kalau daripada surah Yasin, apa dia ibu-ibu? Iaitulah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni ayat ada sekatan di hadapan dan sekatan di belakang. Maka sebagian ulama sirah mengatakan bahawa bila mana Nabi SAW baca ayat ini, ayat yang ke-9 daripada surah Yasin, maka ketika itu mereka dengar suara Nabi, tapi mereka tidak dapat melihat wajah Nabi SAW. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bagaimana kita tengok sifat tawakal, pulut dakak lah, kan, tisu bakak lah, macam-macam lah, gelang pun, kan, duk tengok. Maka waktu tu kita baca ayat ini dalam ketakutan. Tu ayat kita ambil ibrah daripada kisah Nabi SAW. Apa-apa berlaku, maka kita menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa mereka mendengar suara Nabi, tapi mereka tak dapat nampak wajah Nabi SAW. Saya datang lagi. Alhamdulillah. Pemandangan daripada di Mekah Mukarramah, Arab Saudi. Bumi yang tiada berpohon, tapi dipenuhi dengan bangunan yang kokoh